Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أمره الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. Saya hormati lagi kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, bahagia Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid. Seterusnya kepada seluruh para asatizah, alim-alim ulama, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kepada kita kesempatan, waktu, taufik dan hidayah dapat sekali lagi kita bersama menunaikan kewajipan dan kefarduan kita kepada Allah, dan dapat kita bersama untuk menyambung kajian kita daripada kitab Al-Adhkar ataupun nama penuhnya Khilyatul Abrar wa Syiaril Akhyar fi Talkhis Da'awati wal Adhkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi berada pada bab ke-16 berkaitan doa-doa ketika wuduk. Dan bab ke-16 dalam mukaddimah kitab. Ya. Jadi masuk pada fasa doa untuk anggota wuduk. Telah lalu kita dah sebutkan doa ketika selepas selesai berwuduk. Ya. Doa ketika selepas selesai berwuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang lengkapnya doa setelah selesai wuduk. Adapun sebelum berwuduk, ya, bermula dengan bismillah. Kemudian tidak ada doa yang riwayatkan daripada Rasulullah. Cuma ada sebahagian ulama bertasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka nak baca tak apa, ya, tak baca pun tak apa. Ini adalah amalan kalangan sebahagian ulama. Ya, adapun daripada Rasulullah tidak diriwayatkan bacaan tersebut. Yang diriwayatkan adalah selepas wuduk. Kita masuk ketika membasuh anggota wuduk. Doa-doa yang dibaca, ya, Imam An-Nawawi menyatakan doa-doa yang dibaca setiap anggota wuduk tidak memiliki dasar yang sama sekali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya riwayat daripada Nabi tidak ada doa ketika, ya, membasuh anggota wuduk. Tetapi para ahli fiqh itu diriwayatkan di dalam kitab-kitab fiqh, ya, disunatkan membaca doa yang dibaca oleh kaum salaf, iaitu ulama-ulama awal Islam. Dia membaca beberapa doa ketika membasuh anggota wuduk itu. Ya, adapun daripada riwayat daripada Nabi tidak ada. Jadi Imam An-Nawawi pun menyatakan sebahagian daripada bacaan-bacaan itu.
ya, iaitu membaca basmalah, iaitu membaca bismillah, ya, diikuti dengan membaca alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura ketika berkumur, ya, iaitu alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci. Kemudian ketika berkumur pula membacakan Allahumma askini min haudi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya, yang tadi dia basuh tangan, dia baca alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Kemudian setelah berkumur ia membaca Allahumma askini min haudi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku minum segelas air minuman daripada telaga Nabi-Mu, yang dengan minuman segelas itu tidak akan lagi merasa haus selama-lamanya. Ya. Itu doa ketika selepas berkumur ataupun ketika berkumur. Ketika memasukkan air ke hidung, ia membaca doa Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau menghalang kami daripada mencium wangian kenikmatan-Mu dan wangian syurga-Mu. Iaitu ketika memasukkan air ke hidung. Ketika membasuh muka, ia pun berdoa Allahumma bayyid wajhi yaumat tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, ya Tuhanku, putihkanlah wajahku hari yang mana diputihkan muka-muka dan dihitamkan muka-muka. Ya, pada hari kiamat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan wajah-wajah kaum Muhajirin dan Ansar akan menjadi putih, manakala kabilah Quraizah, Nadir dan orang-orang yang mendustai baginda Nabi Muhammad SAW menjadi hitam. Ya. Jadi Nabi dengan sahabat Nabi, orang Islam, orang beriman, mukanya putih. Orang kafir seumpama Yahudi, Bani Quraizah, ya, Bani Nadir, Allah jadikan mukanya hitam. Maka bila basuh muka, kita doa supaya Allah putihkan muka kita pada hari kiamat. Ketika mencuci dua tangan, kita berdoa Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma tu'tini kitabi bishib, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah buku catatan amalanku dengan tangan kanan, dan janganlah Engkau berikan buku catatan amalanku dengan tangan kiri. Itu ketika membasuh tangan. Ketika menyapu kepala, dia berdoa Allahumma harrim sya'ri wa bishri 'alan nar wa azillani tahta 'arsyika yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, ya Tuhanku, haramkanlah rambut dan kulitku daripada terkena api neraka. Naungilah aku di bawah arasmu pada hari yang tiada naungan selain daripada naunganmu. Ya, pada hari kiamat tak ada lagi pokok-pokok, tak ada lagi beranda, bumbung dan sebagainya. Ya, yang ada hanyalah naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, hari tersebut hari yang sangat panas. Ya, siapa yang dapat naungan daripada arasy Allah, berbahagialah dia. Adapun yang tidak mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sengsaralah dia. Ketika ia menyapu air di kedua telinganya, ia membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul
fayattabi'una ahsanah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku golongan yang mendengar kata-kata kemudian mengikut yang baik antaranya. Ya, jadi yang pertamanya kena dengar dulu. Kemudian bila kita dengar ni ada benda baik, ada benda yang tak baik. Ya, maka kita ikut yang baik. Jadi kalau orang jadi tak nak dengar langsung, lagilah tak dapat apa. Ya, maka kena dengar dulu. Maka ambillah yang baik daripada kata-kata itu. Kerana manusia tidak akan terlepas daripada kesilapan dan kesalahan kata-katanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW, ialah dia maksum. Kata-katanya terpelihara daripada kesilapan dan kelemahan. Ya, sebagaimana kata-kata kita ni tak terlepas. Ya, boleh saja ada benda yang tak betul. Ya, maka kita doa kepada Allah, kita jadi orang yang boleh mendengar kata-kata dan mengikut yang baik. Ya. Ketika membasuh dua kaki, ia berdoa, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah Tuhanku, tetapkanlah, teguhkanlah kedua kakiku, qadamayya ala sirat, di atas titian. Titian yang terbentang di atas neraka. Ya, sirat ini titian yang terbentang di atas neraka. Setiap orang akan melaluinya. Maksudnya kita ni akan lalu atas neraka. Ya, setelah manusia itu dihimpunkan, dibangkitkan daripada kubur masing-masing, kemudiannya dihimpunkan di padang mahsyar. Ya, ada kata 50,000 tahun menunggu, kemudian dimulakan hisab. Ya, setelah dihisab dan dimizan, ditimbang amalan manusia itu, maka manusia itu akan melintasi neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam akan dibawakan di depan kita, kita kena melintasi neraka Jahannam itu. Sama ada selamat ataupun tidak. Ya, di atas sirat itu. Dan ada cangkuk-cangkuk yang akan mencangkuk, ya, manusia itu supaya terjatuh. Apa dia cangkuk-cangkuk itu? Hasil daripada dosa-dosa yang dia buat di dunia. Banyak dosa, banyaklah cangkuk yang akan menghalang, ya, dia daripada melepasi sirat itu dengan selamat. Maka ya, bila kita basuh kaki, doa Allahumma sabbit qadamayya ala sirat. Ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah kakiku ini, teguhkanlah kakiku ini berada di atas sirat, sehinggalah sampai ke, ya, ke hujung sana untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibn Sunni di dalam kitab mereka Amal Yaum wa Lailah, dengan sanad yang sahih daripada Abu Musa Al-Ash'ari, katanya, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fatawadda'a fasami'tuhu yad'u wa yaqul. Aku membawa kepada Rasulullah air wuduk. Zaman dulu mana ada paip. Ya, air kena ambil kat telaga. Jadi sahabat ni ramai yang tolong Nabi ambil air untuk Nabi berwuduk. Ya. Fasami'tu yad'u, aku mendengar baginda Nabi berdoa. Dia kata, ya, Abu Musa Al-Asy'ari kata, aku dengar pada ketika Nabi berwuduk tu baginda berdoa, Allahumma ghfirli zambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku, luaskanlah bagiku rumahku, dan berilah keberkatan pada rezekiku. Ya, jangan masuk rumah tu rasa sempit, rasa macam tak seronok. Dia bila tak seronok ni rasa sempit lah. Ya, ada benda yang kita benci, ya, atau berbalah, bergaduh, dia jadi rasa sempit. Tak sedap duduk rumah, dia keluar lah. Tapi kalau dia duduk rumah tu bahagia, walaupun rumahnya kecil, dia rasa luas. Dia rasa seronok duduk rumah. Ya, maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa-dosa kita dan diluaskan rumah kita.
dan diberkati rezeki yang diberikan kepada kita, iaitu rezeki yang kita dapat itu cukup. Ya, ada orang dapat rezeki 10,000 gajinya sebulan tak cukup dia. Ya, tak cukup dia. Berhutang pula. Berhutang pula. Ada orang gajinya 4,000 cukup. Ya, 4,000 cukup. Ada gaji 10,000 tak cukup. Asyik tak ada duit je, gajinya 10,000. Ya, maka kenapa begitu? Kerana tidak ada berkat. Ya, tidak ada keberkatan. Jadi kita minta bahawa Allah beri berkat dalam rezeki. Ibn Sunni memasukkan hadis ini dalam bab zikir di dalam wuduk, manakala Imam An-Nasai memasukkannya dalam bab zikir selepas wuduk. Ya. Jadi walaupun hadisnya sama, tetapi dalam kitab Ibn Sunni ia letakkan zikir ini semasa wuduk. Ya, doa itu semasa wuduk. Tapi Imam An-Nasai menyatakan doa ini setelah wuduk. Jadi setelah wuduk tadi dia ada doa yang panjang yang sahih tadi, yang kita doa yang diajarkan di awal tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Itu doa tu kita baca. Ada pun nak ditambah lagi pun boleh dengan doa, ya, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya, maka apabila Nabi mendoakan sebegitu, Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Ya Nabi Allah, sami'tu kata da'u bi kadza wa kadza." Aku dengar kamu berdoa begini-begini, wahai Rasulullah. Maka baginda pun menjawab, "Hal tarakna min syai'?" Maka Nabi kata, ada tertinggal ke? Maksudnya doa itu doa yang biasa Nabi doakan. Maka itu adalah doa-doa ketika mana kita berwuduk. Ya, maka amalkan. Sebab apa? Kita wuduk ni banyak kali satu hari. Ya, maka peluang untuk kita berdoa pun banyak kali. Jangan kita berwuduk tak ada doa. Ya, kerana diajarkan oleh Rasulullah SAW doa-doa. Nabi yang paling mulia, kekasih Allah, tetap berdoa. Kita janganlah sombong tidak berdoa. Ya, kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala dahlah banyak buat salah. Tak nak doa pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedangkan Nabi setiap perbuatannya berdoa kepada Allah. Ya, kita pula rasa berpada dengan diri kita. Rasa cukup dah. Hebat dah kita ni. Ya, maka jangan begitu. Hendaklah kita melazimi doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Bab ke-17, zikir ketika mandi. Orang yang ingin mandi sunat membaca doa sebagaimana orang yang ingin berwuduk daripada membaca basmalah dan selainnya. Jadi sebelum mandi bacalah bismillah. Sama ada mandi kerana junub, haid dan sebagainya. Sebahagian sahabat kami menyatakan tidak perlu membaca basmalah apabila mandi kerana junub dan haid. Yang jelas hal itu disunatkan keduanya seperti orang lain, hanya saja tidak dengan niat membaca Quran. Jadi dibagi pembahasan sikit. Ya, membaca bismillah sebelum mandi junub ataupun mandi wajib lah mudah cerita. Ya, mandi junub ataupun haid. Imam Nawawi kata sunat baca bismillah. Dan ada pandangan dalam sebahagian ulama-ulama mazhab Syafi'i menyatakan tak sunat. Ya, tak sunat baca bismillah. Tak sunat ni kerana apa? Bismillah ni kan ayat Quran. Ya, kalau kita dalam keadaan berjunub. Ya, bila kita dalam keadaan berjunub tak boleh baca ayat Quran. Ya. Jadi Imam Nawawi kata niatkan bukan baca Quran, tapi niat untuk doa dan untuk zikir.
Ya, maka tidak mengapa membaca bismillah, disunatkan juga membaca bismillah walaupun kita ingin mandi. Ya, mandi tersebut mandi wajib kerana junub ataupun kerana haid. Doa ketika tayamum. Disunatkan memulakan tayamum dengan membaca basmalah walaupun dalam keadaan junub, haid sebagaimana telah dijelaskan dalam perbahasan mandi tadi. Ya, tayamum adalah pengganti kepada wuduk dan mandi. Ya, untuk mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Penggantinya tayamum. Jadi kalau mandi, tiba-tiba air tak ada, kita berjunub, ya, air tak ada, maka kita ambil tayamum. Bukan berguling-guling di atas tanah, bukan. Nak meratakan tanah seluruh badan, bukan begitu. Ya, cukup dengan menyapu muka dan tangan sahaja. Sebagaimana tayamum mengganti wuduk, tayamum yang samalah juga menggantikan mandi wajib. Ya, jadi kita baca bismillah ketika sebelum tayamum. Manakala saya tidak melihat ada pendapat daripada para sahabat kami atau selain mereka mengenai bacaan tasyahud selepasnya. Zikir yang lain yang dibaca dalam wuduk dan doa-doa ketika membasuh muka, mencuci tapak tangan. Adapun doa-doa tadi, ya, walaupun doa-doa itu bukan daripada Rasulullah, ya, tasyahud sebelum wuduk, doa-doa ketika berkumur, ketika memasukkan air ke hidung, ketika basuh muka, ketika basuh tangan, semua ada doa-doa tadi yang diamalkan salaf. Tetapi ketika tayamum tidak ada riwayat doa-doa seumpama itu. Hanya ketika wuduk sahaja. Selain daripada bacaan tasyahud, iaitu selepasnya dan zikir-zikir yang lain yang dibaca, ya, yang jelas hukumnya sama seperti hukum yang kami jelaskan mengenai wuduk tadi. Ini kerana tayamum ialah bersuci sebagaimana wuduk. Jadi doa selepas wuduk sahaja, ya, ada. Begitu juga selepas tayamum, bolehlah kita baca doa selepas wuduk tadi. Ya, saya ulang sekali lagi doa selepas wuduk tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi boleh juga dibaca setelah tayamum. Bab ke-19. Doa ketika pergi ke masjid. Kami sudah menjelaskan sebelum ini mengenai zikir ketika keluar rumah. Sebelum ni kita dah belajar zikir keluar rumah. Ya. Apabila keluar rumah untuk ke masjid, zikir itu sunat dibaca bersama zikir-zikir berikut. Okay. Tapi itu zikir keluar rumah sahaja. Tapi kalau kita keluar rumah, tujuannya ke masjid, ada tambahan zikir lain. Ya? Ada tambahan zikir yang lain. Zikir keluar rumah dulu kan. Ya, bismillah, tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Doa tu. Ya. Membaca doa tersebut, kemudian kita tambah dengan doa yang lain kalau tujuan keluar rumah tadi nak ke masjid. Jadi dia ada special lagi, tambah lagi doa. Ya. Apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada hadis Ibnu Abbas ketika menginap di rumah ibu saudaranya Maimunah radhiyallahu taala anha. Dia pun menyebutkan hadis mengenai tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, terdengar suara azan berkumandang, iaitu azan subuh. Baginda pun keluar dan untuk solat dan mengucapkan, walaupun rumah Nabi ni dia sebelah masjid saja. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW bila keluar rumah tadi, Nabi mengucapkan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura
wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al fi khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Ya. Jadi baginda berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah di dalam hatiku ada cahaya. Ya. Jadikanlah pada lidahku ada cahaya. Jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Pada penglihatanku cahaya. Jadikanlah di belakangku cahaya. Di hadapanku cahaya. Ya Allah, jadikanlah di atasku cahaya dan di bawahku cahaya. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kepadaku cahaya. Dia punya doa tu. Jadi sebenarnya doa tu mudah saja. Mula minta hati, lepas tu lidah, lepas tu pendengaran, lepas tu penglihatan. Lepas tu belakang, depan, atas, bawah. Dan akhirnya, ya Allah jadikanlah bagiku cahaya. Kalau tak hafal yang bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Kita minta cahaya pada setiap diri kita dan setiap bahagian pada diri kita. Jadi itulah doa yang Nabi doa ketika nak keluar ke masjid. Jadi kita pun tak berdoa sangat, tak beramal sangat dengan doa-doa daripada Nabi. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al fi khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Jadi ya, doa ini yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika keluar daripada rumah ingin ke masjid. Dan ini adalah daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Ibn Sunni, ia berkata, apabila Rasulullah SAW keluar salat, baginda mengucapkan, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika, wa bihaqqi makhraji hadha, fa inni lam akhrujhu asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan, kharajtu ibtigha'a mardatik wa tiqa'a sahatik, as'aluka an ta'izani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Dengan nama Allah aku berikan kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku berserah diriku kepada Allah. Tiada daya upaya kekuatan selain milik Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, dengan hak keluarku ini, sesungguhnya aku tidak keluar kerana angkuh, sombong dan ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Aku keluar kerana mengharapkan redamu ya Allah dan takut murkamu. Aku memohon kepadamu supaya jauhkan aku daripada neraka dan masukkanlah aku ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Sunni daripada Bilal bin Rabah, yang mana taraf hadis ini adalah dhaif. Taraf hadis ini adalah dhaif. Salah seorang perawinya Wazi' bin Nafi' al-Uqaili disepakati kedaifannya dan dimasukkan dalam kalangan mungkarul hadis. Jadi Imam An-Nawawi pun riwayatkan juga, tapi cuma yang kedua ni hadisnya dhaif. Yang pertama tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, tu hadisnya sahih. Jadi dia ada doa, dua-dua ada. Cuma amalkanlah yang sahih tu. Tapi kalau kita ada waktu, ada kekuatan hafalan, nak baca dua-dua pun tak apa. Tapi jangan tinggalkan yang sahih. Nak tambah yang kedua, tidak mengapa. Tapi yang kedua ni Imam An-Nawawi kata, hadis ini tarafnya dhaif. Di dalam kitab Ibn Sunni yang sama,
makna dengan hadis di atas daripada riwayat Atiyah bin Al-Awfi daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah SAW. Atiyah juga dinilai dhaif. Jadi ada dua jalur untuk doa yang kedua ni, tapi jalur kedua pun dhaif juga. Jadi dia tak boleh nak mengangkat hadis ini, daripada dhaif nak naik jadi hasan, ataupun naik jadi sahih. Tidak, kerana riwayat-riwayat tersebut semuanya dhaif, bagi doa yang kedua. Jadi amalkan doa yang pertama tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, sehingga ke akhir doa. Itu adalah doa ketika mana kita nak keluar daripada rumah dengan niat menuju ke masjid. Dengan niat menuju ke masjid. Bab ke-20, zikir ketika masuk dan keluar daripada masjid. Ini tulis tu kat depan tu. Zikir keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang pendeknya lah, dia ada panjang sikit. Sebab apa jadi panjang sikit ni? Imam Nawawi dia kumpulkan beberapa riwayat sahih, dia jadi panjang sikit lah. Disunatkan kita mengucapkan ketika kita masuk ke masjid, A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Dia punya doa kalau masuk. Jadi biasa kita baca yang hujung tu je, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Dia beza dengan keluar, hujung dia ditukar. Kalau keluar disebutkan waftahli abwaba fadlik. Ataupun boleh Allahumma as'aluka min fadlik. Ada juga riwayat begitu. Ataupun ditukar saja perkataan rahmatik kepada perkataan fadlik. Jadi saya ulang kembali, untuk masuk ke masjid kita berdoa a'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Maknanya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang maha mulia, kekuasaannya yang qadim, yang kekal abadi, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini kerana masjid adalah tempat rahmat Allah SWT turun. Jadi bila nak masuk masjid, dia minta rahmat. Bila nak keluar masjid, dia minta kurniaan, fadlik. Ada bezanya. Keluar masjid minta kurniaan daripada Allah, rezeki tambah, cari kerja, untung, berniaga untung, begitulah. Kurniaan Allah. Tapi di masjid minta rahmat Allah SWT. Kemudian membaca bismillah dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk, dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri, dan membaca bacaan ketika masuk kecuali abwaba fadlik, ditukarkan. Imam An-Nawawi kata bacaan ketika keluar sama saja macam bacaan ketika masuk, cuma tukarkan abwaba fadlika. Kalau masuk tadi abwaba rahmatik, kalau keluar abwaba fadlik. Kaki kanan didahulukan kerana kemuliaannya, manakala kaki kiri dikemudiankan kerana kehinaannya. Ini semua harus dilakukan dengan teratur dan ada adab yang lain. Diriwayatkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke masjid kerana terlupa. Lalu
dipanggil padanya, engkau ini seumpama saur. Saur ni maksudnya lembu. Orang marah dia. Sebab apa? Masuk masjid, kaki kiri dia terlupa. Macam kita lah selalu terlupa. Tak perasan pun masuk masjid kaki kanan, kaki kiri. Serupa kita. Maka orang marah kata kamu ni macam saur, macam lembu. Melekat nama tersebut sehingga orang panggil dia Sufyan As-Sauri. Sauri itu maksudnya lembu. Itu ada satu riwayat. Sejak itu dia mendapat gelarannya Sufyan As-Sauri. Diceritakan daripada Hatim An-Asham bahawa dia mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke masjid. Lalu serta-merta raut wajahnya berubah. Maka segeralah ia keluar dan kembali masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Dia masuk, dia terlupa termasuk kaki kiri. Maka dia rasa tak sedap hati. Dia pun keluar, dia masuk balik guna kaki kanan. Ketika ditanya kepadanya, dia pun menjawab, jika aku meninggalkan salah satu adab, aku bimbang Allah akan mengambil semua yang telah diberikannya kepadaku. Jadi Hatim Al-Asam ini, dia kata kalau aku ni biasa tak apalah, terlupa satu adab, masuk ke masjid kaki kanan. Apa jadi? Lepas tu semua terlupa. Semua terlupa. Nak pakai baju tak baca doa, masuk tandas pun tak baca doa, keluar tandas pun tak baca doa, semua lupa. Sebab apa? Bila kita teringat, kita buat tak indah. Jadi tak boleh. Dia kata tak boleh, aku kena keluar balik masuk supaya aku punya kekuatan itu sentiasa melekat. Adab dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dalam diri aku, sebab aku tak nak tinggal. Sebab apabila aku biasakan tinggal, habis semua tinggal. Tak baca dah apa doa pun sekalipun. Abu Humaid Al-Asid berkata Rasulullah SAW bersabda, dalam bab ini Imam An-Nawawi dia kumpulkan dulu bacaannya yang tadi tu masuk ke masjid tadi. Itu tak ada riwayat, tak ada dalilnya, dikumpulkan, dibagi, ini bacaan sempurna. Kemudian barulah dia masukkan dalil-dalil dia selepas tu. Kemudian masukkan dalil-dalil hadis-hadis sepanjanglah, hadis-hadis dan dalil kepada doa yang disebutkan tadi. Mengapa kita masuk ke masjid, kita membaca a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kita dalil ni kita baca selepas daripada azan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung sedikit. Jadi Imam An-Nawawi pula membawakan kepada kita dalil-dalil daripada hadis-hadis Rasulullah, daripada doa yang dia sebutkan di awal tadi, awal bab ini. Ya, jadi dalam doa tu dia ada bismillah, dia ada auzubillah, dia ada alhamdulillah, dia ada selawat, dan dia ada doa ampunkan dosa dan doa supaya diberikan rahmat. Jadi setiap satu tu ada dalil-dalil dia. Setiap satu tu ada dalil-dalil dia. Dalil yang pertama daripada Abu Humaid ataupun Abu Asid, dia berkata baginda Rasulullah bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bila kamu masuk ke masjid, maka kamu kena berselawat dan salam kepada Nabi. Jadi dia ada selawat dan salam. Sebagaimana tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kemudian selepas selawat barulah dibacakan doa Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Wa iza kharaja, dan apabila keluar ia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memintakan kurniaanmu. Itu yang dekat masjid tu kan, papan dekat masjid tu, itu daripada riwayat Imam Muslim. Jadi daripada riwayat Imam Muslim ni dia hanya doa itu saja, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Adapun di dalam riwayat yang lain daripada Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lain juga dengan sanad yang sahih, dia ada selawat. Dia ada selawat sebelum Allahumma inni Allahumma inni as'aluka min fadlik ketika keluar, Allahumma ftahli abwaba rahmatik ketika masuk.
Yang keduanya daripada riwayat Ibnu Sunni, ia menambahkan lafaz wa iza kharaja falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma izni minasyaitonir rajim. Jadi Ibnu Sunni menambah, dia mengucapkan salam kepada Nabi dan dia menyatakan isti'azah. Allahumma a'izni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku daripada syaitan yang direjam. Sebab itu dalam doa tadi dia ada isti'azah. Dia ada perlindungan. Tambahan lafaz ini disampaikan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Abu Hatim bin Hibban, Ibnu Hibban, dalam kitab sahih mereka. Yang ketiga, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, baginda Nabi masuk ke masjid, baginda Nabi Muhammad SAW pun membaca A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Qala fa iza qala zalika qala syaitan hufiza minni sairal yaum. Jadi lafaz ini juga diambil tadi oleh Imam Nawawi. Lafaz apa? A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung daripada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya mulia dan kuasanya yang kekal. Yang qadim, yang tidak ada permulaan, daripada gangguan syaitan yang direjam. Baginda Nabi menyatakan, apabila kamu menyatakan begitu, maka berkata-katalah syaitan, terlindunglah dia daripada gangguanku seluruh harinya. Kalau dia membaca doa itu, maka syaitan berkata, habis satu hari dah aku tak boleh kacau dia. Dia terlindung daripada gangguan syaitan selama satu hari penuh. Hadis ini dinilai hasan, dan disampaikan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik. Di dalam kitab Ibnu Sunni juga, ini dalil yang kelima, Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika baginda Nabi ingin masuk ke masjid, baginda mengucapkan bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Apabila baginda keluar, iza kharaja qala bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Dalam riwayat ini dia bismillah dan selawat. Bismillah dan selawat. Jadi sebab tu Imam Nawawi dia gabung semua. Ada bismillah, ada auzubillah, ada alhamdulillah, ada selawat. Dan selawat kepada Nabi ni juga ada riwayat yang lain, iaitu daripada jalur Ibnu Umar, daripada jalur Ibnu Umar. Jadi berselawat ketika masuk dan ketika keluar daripada masjid. Hadis yang kelima, kami meriwayatkan daripada Ibnu Sunni, daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya, daripada neneknya. Dia berkata ketika Rasulullah ingin masuk ke masjid, baginda membaca hamdalah. Hamdalah ni alhamdulillah. Dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda mengucapkan Allahumma ghfirli waftahli abwaba rahmatik. Apabila keluar, Nabi mengucapkan Allahumma ftahli abwaba fadlik. Jadi bacaan Allahumma ftahli abwaba fadlik pun ada riwayat, bacaan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Macam yang ada terpapar dekat pintu masjid pun ada riwayat tersebut. Maka sebab itulah Imam An-Nawawi gabungkan ke semua riwayat-riwayat itu dan dibaca penuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah hil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Jadi dia gabungkan semua riwayat tu, jadilah doanya tu panjang. Kenapa jadi panjang tu? Sebab digabungkan. Ada 5 riwayat daripada tadi. Walaupun setiap riwayat tu dia ada bahagian-bahagian doa tersebut.
Di akhirnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Ibnu Sunni daripada Abu Umamah, ia berkata baginda Nabi bersabda, inna ahadakum iza arada ay yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wajlabat wajtama'at kama tajtami'un nakhlu ala ya'su biha. Sesungguhnya apabila seorang itu ingin keluar daripada masjid, maka bala tentera iblis pun datang dan berkumpul. Kita nak keluar tu dia pun berkumpul. Berkumpul bala tentera iblis ini, mengelilinginya sebagaimana rombongan lebah mengelilingi ratunya. Apabila salah seorang daripada mereka, fa iza qama ahadukum ala babi masjid falyaqul Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa innahu iza qalaha lam yadurhu. Ya, apabila dia berdiri di pintu masjid, dia tak keluar, dia doa dulu. Ya, doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripadamu, aku berlindung denganmu daripada iblis dan bala tenteranya. Maka bila ia membacanya, iblis tidak akan ada upaya untuk mengganggunya lagi. Tidak ada keupayaan untuk mengganggunya lagi. Maka begitulah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mahu gangguan daripada iblis. Gangguan ni bukan mesti maksudnya kena rasuk jadi histeria, bukan maksud begitu. Maksudnya kita dekat masjid kita buat ibadat, tapi bila kita keluar ke masjid jadi buat maksiat. Buat dosa pula. Jadi kita tak nak begitu. Jadi kita doa pada iblis supaya jangan ganggu kita, dia bisik-bisik kita, hasut kita buat jahat. Jadi di masjid buat ibadat, keluar masjid buat maksiat, tak nak begitu. Bila kita terlindung daripada gangguan iblis, selamatlah kita daripada bisikannya pada hari tersebut. InsyaAllah akan datang ada kesempatan kita bincangkan pula zikir-zikir ketika berada di dalam masjid. Ketika berada di dalam masjid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.